亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi di online ini. 圣经提醒我们，这个世界有许多迷惑我们的事，可是，假如我们专注于爱我们的主耶稣基督，我们就不会被这个世界所迷惑。我们来唱一首诗歌《雅歌》。Firman Tuhan berkata, walaupun di dalam dunia ada banyak hal-hal yang menyesatkan kita, namun jikalau kita fokus, konsentrasi di atas diri Tuhan yang mengasihi kita, maka kita tidak akan tergiur oleh godaan-godaan dunia ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, Kidung Agung. 愿主吸引我，我就快跑跟随你。Di dalam Kidung Agung ada satu perkataan dikatakan, kiranya engkau menarik menghisap aku, maka kami akan mengikut, cepat-cepat mengikut Tuhan. Kidung Agung, Yake. 主爱你吸引我，我就快跑随你，我心深深你主你情。虽然北风兴起，虽然南风吹来，吹出我人中香气。我主全然美丽，我主满我心里，主你是我主，我永属你，众水不能熄灭，大水不能淹没，我必爱主到底。Cepat mengikutmu, hatiku denganmu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harummu. Tuhan, kau terindah yang puaskan hatiku, kau milikku dan ku milikmu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, ku kan iring di kau selalu. 我必爱主到底。Surga seperti pujian yang kami mainkan tadi. 用上帝，正如我们刚才所唱的诗歌， Kami tahu bahwa firman-Mu pelita bagi kaki kami, 我们知道你的话是我们脚前的灯， terang bagi jalan kami. 路上的光。 Di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya di masa ini. 让我们在世上走师徒的道路， Firman-Mu tetap menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. 直到今天你的话还是我们脚前的灯，路上的光， Sehingga kami dapat meredam keinginan-keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 以至于呢，我们可以把我们里面的私欲，我们给它压下。 Seringkali kami digoda dan dijerat oleh keinginan kami sendiri. 很多时候，我们被自己的私欲牵引、诱惑， Sehingga kami melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 以至于我们行了你所不喜悦的。 Tuhan tolong kami sekalian melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kami terus bahwa kami harus
peka terhadap keinginan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 但愿借助你的话，你提醒我们，让我们能够在生活中能够很敏感。 Kami menyerahkan jam pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. 求你赐福传讲信息的时间， Berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, 对我们每一个人说话， sehingga kami boleh memahami, bukan hanya memahami, tapi melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. 让我们不但明白你的话，而且可以在每日的生活中实践出来。 Hanya dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. 我们祷告是奉唯一耶稣基督的名字，阿门。 Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Ibu-Ibu. 姐妹们早安。 Ya. Hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman, yaitu satu tema dicobai oleh keinginan sendiri. 今天我们要思想一个题目，就是我们被自己的私欲所诱惑。 Satu tema yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita 这 hari 是 lepas 我 hari. 们常常面对的， Dicobai oleh keinginan kita sendiri. 被自己的私欲诱惑。 Sebagai satu dasar dari firman Tuhan hari ini, yaitu saya ambil dari Yakobus pasal 1 ayat 14. 今天呢，我们要从雅各书第1章14节。 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 雅各书1章第14节说：“当个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。” Sekali lagi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. 但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。 Ini menjadi satu pergumulan di dalam kita menjalani sebagai anak-anak Tuhan di abad ini. 我们实践这个基督徒生活的时候，这是我们常常所经历的。 Sadar tidak sadar kita seringkali dicobai oleh keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri. 有知或者是无知，我们很多时候被自己的私欲所诱惑。 Dan kita mengkambing hitamkan iblis sebagai yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. 我们犯罪就推卸责任说这是魔鬼引诱我们的， Padahal kita sendiri digoda, terjebak di dalam keinginan kita sendiri. 其实是我们生命里面的内在私欲所引诱我们的。 Sederhana saja, satu contoh ibu-ibu sekalian. 很简单，举一个例子， Jika menemukan uang yang jatuh dan kita tahu itu uang siapa, 假如有人是掉他的钱掉在路上，而我们知道这是谁的钱， apakah kita akan mengembalikannya atau kita mengambilnya? 我们自己拿，或者是还回给人家。 Nah, kita akan lihat satu video singkat mengenai social experiments. 我们看看这个，在社会里面有人做这样的一个试验， Ini tidak direkayasa, tidak disetting, jadi ini semacam social eksperimen ya. 这是一个社会上里面的有人做这样的一个调查。 Orang ini sengaja menjatuhkan uangnya. Dia mau melihat ketika orang yang mengambil, dia tahu uangnya siapa, tapi dia mengambilnya. Setelah saya sekali lagi ya. Nah, dia sengaja menjatuhkan uangnya untuk 他 sosial 故意 eksperimen. 把钱掉下来， Nah, orang ini tahu duit punya siapa. Dia bilang dia mengambil uang saya $100. Ya, dia tahu itu uangnya siapa. Nah, ini 这 semacam 个 satu 这个人是他做这样的一个试验调查，故意把钱放下，他知道谁拿去。 inilah gambaran bagaimana kita diikat, dicobai oleh keinginan kita sendiri. 这 Bapak 就 Ibu 告诉我 sekalian. 们说，我们是怎么样被自己里面的私欲诱惑的。 Iblis tidak pernah menggoda kita dengan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. 魔鬼没有用很难的事情来引诱我们， Enggak, dia nggak pakai cara yang sulit karena dia tahu cara yang gampang untuk mengikat manusia. 他知道用最简单的方法把人捆绑。 Sebab itu sebagai orang percaya kita harus mengetahui bagaimana iblis memakai keinginan kita untuk melayani tujuan iblis.
所以我们要知道魔鬼怎么样用我们的软弱来试探我们。 Ya, kita harus sebagai orang percaya harus paham betul bagaimana iblis itu memakai keinginan kita untuk melayani tujuannya iblis ini. 所以我们要知道，魔鬼是用我们里面的软弱试探我们来达到他的目的。 Yang pertama kalau saya mau kasih ini bahwa melalui lingkungan dan pengalaman kita. 第一呢，就是借着我们周围的环境，借着我们的生命的经历。 Seringkali ini berbicara tentang pengambilan keputusan kita di dalam kehidupan kita. 很多时候是当我们要做一个决定的时候，他试探就来了。 Ibu-ibu ketika Yesus dicoba di padang gurun, 当耶稣基督在旷野受试探的时候， pencobaan itu yang diberikan oleh iblis kepada Yesus itu datang oleh keinginan alami. 魔鬼对耶稣的试探，就是刚刚好在耶稣需要某一种东西的时候，试探就来了。 Yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus adalah makanan. 魔鬼用食物来试探耶稣， Setelah berpuasa panjang, 因为耶稣经历了长期40天的禁食， nalurinya sebagai manusia dia lapar. 耶稣基督来到世界成为人，他当然会肚子饿。 Jika engkau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. 那魔鬼说：“你不是神的儿子吗？你可以把这个石头变成食物面包。” Iblis mendesak Yesus untuk memuaskan keinginan itu dengan cara apa? Yang tidak pantas dan pada waktu yang salah. 魔鬼催逼耶稣来把石头变成食物，试探耶稣是用错误的方法，在错误的时间。 Sederhana Bapak Ibu sekalian. 其实这个是很简单的， Sangat sederhana. 非常简单。 Lapar makan. 近视肚子饿，当然要吃， Apa yang salah? 没有错啊。 Tapi melalui itu Yesus tidak mau mendengar apa yang menjadi perintah dari iblis. 纵然肚子饿，但是耶稣基督不愿意接受魔鬼的提议。 Seringkali kita merasionalisasi apa yang menjadi pemikiran kita, pengalaman kita, lingkungan yang kita sudah hidupi di tempat ini. 很多时候，我们就找很多的理由来维护自己，做一些神不喜欢的事情。 Dan membuat kita berpikir ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat sudah mutlak dan harus dilakukan seperti ini. 当我们受引诱的时候，我们把它理性化，我们说这是理所当然，我这么做是很自然的啊。 Dan sering kita membuat keinginan kita menjadi keinginan rohani seperti itu. 很多时候，我们把自己的私欲当作是属灵的一个理由， Padahal tidak ada 其实 keinginan yang rohani, tetapi kita merasionalisasikannya dan membuat itu sebagai sesuatu yang kelihatan tanda kutip rohani. 其实按照属灵的原则不是这样，不过我们把它理性化，来符合我们自己里面的私欲。 Hati-hati dengan pengambilan keputusan kita. 我们要小心做这样的决定。 Iblis bisa memakai itu untuk melayani tujuan iblis. 魔鬼会用人的软弱来达成他的目的。 Dan yang kedua, ibu-ibu kita juga melihat bagaimana tertipu dengan kemewahan dunia. 第二呢，我们要留意，不要被世上的荣华富贵所欺骗。 Masalahnya bukan masalah kita menjadi kaya atau seperti apa, Bapak Ibu sekalian. 问题不是说我们可以发财， Tidak ada masalah untuk menjadi orang kaya. 发财没错。 Bahkan Paulus katakan kalau tidak kerja nggak boleh makan. 保罗说不做工就不可以吃饭 Dia。sangat menekankan tentang pentingnya untuk bekerja dan menghasilkan uang untuk diri sendiri, ya. 保罗非常强调工作，赚取自己所需要的， Untuk orang lain 而且还有多可以分给人， dan untuk keluarga kita, ya. 也供应我们的家庭的需要。 Itu tidak ada masalahnya seperti hal ini. Namun yang menjadi masalah adalah ketika kita mempunyai pikiran bahwa seolah-olah kekayaan, kekuasaan, ketenaran ini membuat kita itu dapat memuaskan hati, pikiran kita, hidup kita. 赚钱发财没错，但是呢，如果我们觉得这一切财富能够使我们满足，那就不对。 Yesus juga ditawarkan segala kemewahan. Aku akan memberikan segalanya kemewahan di dunia kalau engkau sujud menyembah aku, kata iblis. 在魔鬼试探耶稣的时候，他也有世上的荣华富贵来向耶稣斗揽。 Yang
ditawarkan kepada Yesus itu sesuatu yang semua orang inginkan. 魔鬼对耶稣的斗揽就是发财，这是大家所愿意的。 Dan lagi-lagi Yesus membantah dengan firman Tuhan. 我们再次看见耶稣基督用神的话来拒绝这个试探。 Makanya kenapa firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. 这就是像刚才我们所唱的，神的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。 Karena kita harus menjadikan itu sebagai pedoman yang sejati dalam kehidupan kita. 这个真理应该是成为我们生活的原则。 Dan yang ketiga, 第三， tertipu dengan rasa takut yang dialami sehingga membuat kita merasa seolah-olah kita sedang berjuang sendirian. 我们被一个惧怕的心理所威胁，就是好像说我是孤军作战，很孤独的。 Nah, kita berpikir bahwa kita sedang sendirian. Iblis bisa pakai itu. 我们常常觉得说我们是很孤单的，魔鬼就常常把这样的一个思想放在我们的心中。 Dirasa ketakutan, kegelisahan. Dia berpikir kita sendirian seperti itu. 很害怕、很焦虑，觉得我们是孤独的， Sehingga tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. 以至于呢这样就害怕，就失去了喜乐。 Ini adalah lawan daripada buah roh yang diberikan Tuhan pada kita. 这种的心情跟圣灵所结的果子是相反的。 Bagaimana bisa ada rasa damai sejahtera sukacita ketika kita diselimuti oleh rasa takut? 当我们惧怕的时候，我们怎么样去胜过？怎么样去面对呢？ Nah, ini tiga bagian hal ini yang sering dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. 以上的三点是我们常常经历的。 Kita harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan potensial dalam diri kita. 每一个人，我们都应该知道我们潜在、我们里面的软弱是什么。 Kita harus memotivasi diri untuk melihat bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman 知 Tuhan. 道自己潜在的一个软弱，我们就靠着主的恩典，怎么样去克服它？ Di dalam Alkitab kita dapat melihat bagaimana tokoh Alkitab yang sungguh luar biasa dan yang tadi kita juga baca daripada Mazmur itu bahwa dia juga dipenjara oleh keinginannya sendiri. 我们可以从圣经里面看见有一些圣经中的人物，也像我们一样，他怎么样被心中的私欲所诱惑的。 Daud dicobai oleh keinginannya sendiri. 就是大卫王，他被自己里面的私欲所引诱。 Pertemuannya dengan Batseba menjadi awal kejatuhannya dalam dosa berzina dan pembunuhan. 他见到巴斯巴的那一面，是第一次见面就开始了他的犯罪。 Kita bisa melihat bagaimana perubahan ya. Daud yang masih muda, Daud yang dipilih Tuhan, Daud yang terlihat masih kemerah-merahan seperti itu, yang bagaimana dia itu bisa menaklukkan seorang raksasa seperti itu. 你记得大卫还年少的时候啊，还是面目红光的时候，他竟然能够打败非利士的巨人歌利亚。 Ternyata menjadi lebih tua tidak membuat dia semakin lebih baik seperti dia masih muda, ibu-ibu sekalian. 可是到年老的时候，年老并不见得说能够帮助我们能够胜过罪恶。 Kita dapat melihat bagaimana sepak terjang dia ketika dia masih muda. 我们看见大卫年轻的时候的作为， Ketika sudah tua, sudah berumur, tidak membuat si Daud ini menjadi semakin lebih berhikmat daripada ketika dia masih muda. 当他年纪逐渐的增加的时候，成长的时候，年富力壮的时候，他还是有他的软弱。 Karena kita melihat bagaimana keinginannya itu dipenjara oleh keinginannya sendiri. 因为那时候呢，大卫被他心中的私欲所囚禁、所捆绑。 Ibu-ibu, pencobaan selalu memberi kita pilihan. 当我们面对试探的时候，我们就有选择。 Tuhan ingin kita membuat pilihan yang baik di dalam kita, di masa-masa kita di dalam pencobaan. 上帝要我们在受试探的时候做出正确的选择。 Seperti video sikas tadi, 好像刚才的短的视频， dia digoda oleh keinginannya. 那个人啊就被里面的私欲所引诱。 Pilihannya ada dua, mengembalikan atau mengambil.
那个人呢，就面对试探的时候有两个选择，把那个钱还回给主人呢，还是自己拿去。 Orang percaya bisa saja menyerah pada yang namanya godaan seperti ini. 基督徒也会受试探， Dan ketika gagal, kita sering apa yang kita alami? 当我们失败的时候如何呢？ Menyalahkan orang lain. 我们就把责任推给别人了， Membuat segala alasan yang ada untuk menyalahkan orang lain atau benda atau orang-orang sekitar kita. 我们用千百个理由把错的责任推给别人，或者是推给周围的环境。 Tidak sedikit kita menyalahkan Tuhan di tengah-tengah rasa gagal kita ini. 不少的时候我们失败，我们甚至责怪上帝。 Yang paling berbahaya dari semuanya adalah menyalahkan Allah karena menyobai kita. 这是最危险的，就是把错误推给上帝。 Sejak awal telah menjadi respon alami manusia membuat alasan dan menyalahi orang lain. 人打从一开始就会把责任推给别人。 Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 sampai 13. 我们看见在创世纪第3章12节、13节， Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. 亚当犯罪之后就对神说：“你给我的那个女人啊，她把果子给我就吃了。” Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. 亚当说：“女人给我就吃了。”神就问那个女人：“你吃了吗？”她说：“那蛇引诱我，我就吃了。” Lihat pola bagaimana dari mula manusia itu maunya itu menyalahkan orang lain ketika dia sudah melakukan kesalahan. 我们就看见，打从一开始，人犯罪之后就把责任推给别人。 Tidak sedikit orang percaya ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, itu malah menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan diri sendiri, bukan berefleksi kepada diri sendiri, renungkan apa yang telah diperbuat, tapi malah menyalahkan orang lain. 有不少的基督徒也是如此，自己犯罪没有反省，反而他推给周围的人。 Makanya sebagai anak-anak Tuhan kita terus diingatkan seperti ini. 所以我们要时刻受到提醒。 Kita juga sebagai orang Kristen mempunyai tanggung jawab atas kesalahan kita. 基督徒犯罪有责任来负责自己所做的， Mengakuinya dan meminta ampun dan 要承认，要认罪。 Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, seperti Adam dan Hawa malah menyalahkan orang 可 lain. 是事实上就相反，就好像亚当夏娃一样，犯罪了还推给别人。 Pernah bertemu dengan orang yang tidak mau disalahkan? 你碰见了这样的人，犯错了还不愿意承认错误， Atau kita sendiri orang seperti itu, kalau sudah salah, wah itu karena orang itu yang salah. 那恐怕是我们自己。 Kita membuat alasan seolah-olah ya memang itu orang itu yang salah, bukan 我 kita 们 yang 用 salah. 千百个理由让人相信错误是在别人身上。 Sangat penting bagi kita untuk melihat bagaimana keinginan kita ini tidak memenjarakan kita, ibu-ibu sekalian. 有一件事很重要，就不要让我们里面的私欲把我们拘禁，把我们捆绑。 Tuhan memberikan kita senjata untuk melawan keinginan daging yang menggoda ini. 上帝给我们武器，怎么样面对我们里面的私欲？ Seringkali senjata kita tidak dapat gunakan, 很多时候有武器，我们没有用它， jadi tidak berguna. 所以武器有了也没有用。 Sebenarnya kita punya senjata tapi kita tidak gunakan itu untuk menjadi sebuah perisai dalam hidup kita. 我们没有把武器使用作为盾牌来保护我们。 Saya percaya kita semua pasti tahu Alkitab adalah pedoman hidup kita. 我相信我们都知道，圣经里面有很多的原则是我们可以用的。 Seperti pujian tadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 好像刚才的诗歌是从诗篇来的，你的话就是我脚前的灯，路上的光。 Apakah benar kita memperlakukan Alkitab seperti itu? 真的吗？我们这样好好的用圣经做我们脚前的灯，路上的光吗？
Jika kita memperlakukan Alkitab menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kita tidak akan terperangkap, terpenjara oleh keinginan duniawi 假 kita. 如我们真的把圣经的话是作为我们的原则，作为我们脚前的灯路上的话，我们就不会被罪恶所捆绑。 Saya yakin kita semua sudah sering kali mendengar firman Tuhan, 我知道我们常常听神的话， membaca Alkitab, 读圣经， namun sampai di situ titik, 然后就完了， bukan koma, 不是句点，不是逗点， tidak melakukannya. 我们是句点没有去做。 Seharusnya kita menyetujui firman Tuhan dan juga apa? Mentaati firman Tuhan. 我们不但同意神的话，我们也应该顺服。 Ketika kita menjadikan firman itu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, maka kita akan punya perisai yang kuat untuk menghalau segala keinginan kita. 当我们把神的话当作我们脚前的灯路上的光，我们的生命中就有盾牌可以抵挡罪恶， Keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 就可以拒绝不合神心意的私欲。 Adakah kita menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita? 我们有没有把圣经的话当作我们生活的原则？ Ini satu pertanyaan penting dalam kehidupan kita. 这对我们是一个很重要的问题。 Kita sering menyanyikan puji-pujian tentang firman, ya, yang menjadikan pedoman hidup, pelita hidup, misalnya seperti itu. Tapi apakah benar itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita? 我们常常唱这一类的诗歌，就是说神的话怎么样保守我们呢？是我们脚前的灯路上的光啊。 Dan yang kedua, 第二， senjata yang Tuhan berikan adalah komunitas. 上帝给我们的武器，第二个是什么呢？就是我们周围的群体。 Komunitas adalah satu senjata bagi kita untuk supaya kita bisa meminimaliskan atau meniadakan keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 神给我们第二个武器就是群体，这个群体能够帮助我们消减我们里面的私欲。 Di dalam ini kita melihat bagaimana di dalam Ibrani ini diberikan pada kita saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Marilah kita saling menasehati. 在希伯来书告诉我们说，我们要互相的激励，互相的提醒，我们不要停止聚会，我们要劝勉我们周围的人。 Jika di dalam satu komunitas ada seperti ini, perangkat seperti ini, maka kita akan dapat mampu untuk meminimaliskan yang namanya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. 假如我们的群体实实在在能够互相提醒、互相激励的话，那么呢，就可以大大的减少我们里面的私欲诱惑。 Komunitas bukan hanya bicara tentang datang ngobrol seperti biasa. Kalau itu di luar sana juga bisa, Ibu sekalian. 神给我们的群体不像外面的聚一聚、讲一讲话，然后就走，不是这样的。 Di dalam komunitas orang percaya bukan saja bicara tentang cari teman semata. 基督教神给我们的群体不是单单找朋友， Di luar sana lebih beragam teman-teman yang bisa kita 外 temukan. 面的群体朋友更多。 Dalam komunitas ibu-ibu sekalian mungkin ya kalau di sini cuma bisa ada 30 orang, 40 orang, mungkin di luar sana komunitas ibu-ibu bisa lebih 100-200 orang. 我们里面教会的，就拿我们教会吧，大概有30-40个人，这个姊妹们的群体。可是外面的人呢，可能更多。 Apa perbedaan yang mencolok dari komunitas yang ada di luar 有什 gereja 么 dan yang 分？ di dalam 有 gereja? 什么？外面跟教会里面的群体有什么不一样呢？ Apakah ada prinsip-prinsip firman Tuhan yang diajarkan di dalamnya? 在基督教，我们教会的群体里面，是不是有神的话做一个教导呢？ Itu yang membedakan komunitas di luar dan di dalam gereja. 神话语的教导，就把我们基督教的群体跟外面的做有一个很大的区别。 Di dalam gereja pun bisa berlaku seperti itu kalau tidak mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam komunitas. 如果教会没有教导希伯来书，好像希伯来书所说的这个神的话语呢，那么我们的聚集会好像外面的人一样。 Sebab itu meskipun ya saya melayani di bidang remaja pemuda, 我呢在教会里面负责青年、少年， meskipun pergi-pergi,
纵然我们走出去， ada firman Tuhan. 还是要有神的话。 Meskipun itu sedikit, 10-15 menit firman Tuhan. 纵然是短讲， Tetap ada firman Tuhannya. 听到讲到之后才出门， Bukan sekedar pergi-pergi, refreshing semata, dan lain-lainnya. 不是单单就出去玩玩，没有神的话，不是这样。 Itu yang membedakan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya yang punya komunitas di luar sana. 这就是外面的群体跟我们教会里面的群体的不一样的。 Oleh sebab itu, poin-poin di sini saya tidak akan gambarkan. Kita tahu bahwa saling memperhatikan itu sangat baik sekali. Saling mendorong dalam kasih itu sangat baik sekali. 所以我们知道，在希伯来书刚才第11章所说的，做一个例子，这是一个非常好的，大家彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Nah, dalam konteks Ibrani ini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 第10章10章25节说，我们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人。 Konteks pada masa ditulis surat Ibrani ini juga punya masalah seperti ini. Banyak orang, ya beberapa orang ini menjauhkan diri dari persekutuan, dari ibadah-ibadah. 当希伯来书的作者写这封信的时候呢，当时实在有些基督徒停止聚会。 Jangan berpikir dalam pengertian ibu-ibu bahwa ini di sini nanti sudah sekomplit saat ini ada komisi wanita, sekolah minggu, remaja, kebaktian umum seperti itu. Enggak, ini enggak seperti itu, enggak sekompleks saat ini. Tapi di sini sederhana, mungkin kumpul-kumpul di dalam rumah menjadi satu perkumpulan ibadah mereka seperti itu. Tapi mereka tidak lakukan itu. 当时的教会不是像现在有很多的部门啊，有很多的团契。当时的聚会是很简单的，就是在家里面。可是纵然这样，还是有一些人停止聚会。 Ini persekutuan yang sangat sederhana, mungkin ya di rumah-rumah di pertemuan ini. 这个很简单的，家里面轮流在家里面举行聚会。 Tapi ada juga orang yang nakal, malas, nggak mau ikut pertemuan ibadah seperti itu. 但是还有一些人就不要参加。 Sehingga dapat dipastikan orang-orang seperti ini, kenapa penulis Ibrani ini sangat menekankan hal ini? Karena kalau saya melihat di sini, pentingnya pertemuan-pertemuan ibadah di sini karena membuat orang bisa bertumbuh di dalamnya. 那就是为什么希伯来书的作者要用这些话来劝勉，他是希望信徒借此能够灵性成长。 Marilah kita di dalam komunitas kecil seperti ini kita bisa menghidupi, saling mendorong dalam kasih, ya, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. 让我们这个小小的几十个人的群体里面来实行希伯来书所说的彼此相顾，激发爱心，勉励行善。 Dan kalau ada yang salah, ya saling menasehati. 假如有人有错误，要彼此的劝勉。 Pastinya ya saling menasehatinya di dalam Tuhan ya Bapak Ibu 当 sekalian. 然，这个是在主里的劝勉。 Sehingga karena di sini ditulis saling menasehati. Karena tidak ada satupun yang tidak berbuat salah, ya ketika berbuat salah, kelemahan-kelemahan itu ya saling kita menasehati di dalam Tuhan. 你留意在这里所说的要彼此相顾，彼此激发，这个彼此就是你跟我，有的时候你软弱，有时候我也软弱， Sehingga kita tahu apa yang menjadi keinginan kita, 以至于我们知道我们到底我们所想要的是什么， yang diselaraskan dengan keinginan Tuhan. 我们的意愿应该跟神的旨意相符合。 Jangan sampai kita dicobai oleh keinginan kita sendiri, Ibu ya. 不要让我们自己的私欲来引诱我们， Karena keinginan kita itu banyak sekali. 因为我们里面是很多我们很多想要的。 Keinginan kita ini selalu membuat kita pasti menjauh daripada Tuhan. 我们里面的私欲就是一定肯定把我们和主的关系拉得很远很远。 Apa sih keinginan kita? 到底我们要的是什么呢？ Mari kita selaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. 让我们把我们的意愿对准神的意愿， Bukan keinginan kita, tuh keinginan yang kita mau ini Tuhan harus ikuti begitu. Bukan begitu cara 不 kerjanya. 是让神的旨意来符合我们的心愿。
Tapi bagaimana keinginan kita diselaraskan dengan keinginan Tuhan? 相反的，我们的意愿应该符合神的旨意。 Karena di dalam doa pun seperti itu, bukan keinginan kita yang kita harus Tuhan harus samakan dengan keinginan kita, tetapi keinginan kita lah yang harus sama dengan keinginan Tuhan. 耶稣基督的祷告就给我们这样的一个教训，不是按照我的旨意，乃是按照你的旨意、天父的旨意。 Nah, seringkali kita maunya keinginan kita yang jadi, bukan keinginan Tuhan. 但是多数时候，我们要的是我们自己所想要的，不是神所要的。 Di Taman Getsemani, 在克西马尼园， Tuhan Yesus maunya kalau bisa cawan ini lalulah, jangan saya nggak mau minum cawan ini. 耶稣祷告父神，如果可以求你把这个苦杯，就是被钉十字架的苦杯挪开。 Tapi di akhir doa apa yang dia katakan? 可是耶稣没有停在那里，他接下去说什么呢？ Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. 他说：“但是不是照我的旨意，不是照着我要的，乃是照着你的旨意。” Dia tahu keinginan kemanusiaannya itu dia tidak mau minum cawan itu, dia tidak mau mengalami penderitaan itu. 耶稣基督的人性不要喝苦杯，不要上十字架。 Tapi terakhir di doanya, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. 可是，在他最后的祷告，他说：“愿你的旨意成就。” Ketika kehendak Tuhan ingin dia minum sampai habis cawan penderitaan itu, dia lakukan itu. 当天父的心意要他喝那个苦杯，要他替我们上十字架受苦，他接受， Dia mati di atas kayu salib. 他死在十字架上来救赎我们。 Jelas 很明显， bahwa keinginan kita harus selaras dengan keinginan Tuhan. 我们心中所愿力的应该符合神的旨意。 Mari kita introspeksi diri kita sendiri, 让我们 kita 反省， merenungkan sendiri apa yang menjadi kelemahan kita. 我们思想我的弱点到底是什么呢？ Jangan sampai kelemahan kita ini menjadi apa? Menjadi pijakan bagi iblis. 不要让我们的生命中的弱点给魔鬼留地步， Untuk melayani tujuan iblis. 不要给魔鬼留地步来达成他的目的。 Kita semua punya potensi seperti itu. 我们都有犯罪的潜在力， Sebab itu, mari kita bersama menaati firman Tuhan yang telah kita imani dan berada dalam komunitas orang percaya agar kita terus bertumbuh dalam Tuhan, sehingga kita dapat mengetahui apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 为这个缘故，让我们遵守、实行我们所相信的，去遵行出来，在生活中实践出来。 Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk dapat menghidupi firman Tuhan. 愿圣灵给我们力量来遵行、来实践他的旨意。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， Hamba telah berhenti berbicara. 你的仆人不再说话， Biarlah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kami terus mengingatkan kami. 求与我们同在的圣灵不断的提醒我们。 Karena sangat memungkinkan sekali bahwa keinginan daging kami membuat iblis dapat menjadikan pijakan untuk kami, untuk melayani tujuan iblis. 因为有很大的可能性，我们肉体的欲望能够叫我们犯罪。 Tolong kami Tuhan, 主啊，帮助我们。 bila keinginan kami telah kami buahi itu dapat menjadi dosa. 当我们的私欲怀胎变成罪的时候， Tolong kami menjadikan firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. 相反的，让你的旨意成为我们的心意，你的旨意成为我们脚前的灯，路上的光。 Ingatkan kami juga, ajarkan kami terus Tuhan bahwa kami tidak malas-malasan dalam mengikuti pertemuan ibadah-ibadah. 也你提醒我们，我们殷勤火热的聚会团契， Engkau pakai perangkat-perangkat yang ada untuk mempertumbuh kembangkan iman kerohanian kami. 求神帮助我们知道怎么样使用神给我们的机会，神给我们的群体。 Ini doa kami, harapan kami, 这是我们所祷所求的， hanya dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 奉靠耶稣基督唯一的名字的救主。 Amin. 阿门。谢谢。我们非常谢谢林富良传道用主的话来提醒我们。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Fardik yang sudah membawakan firman Tuhan dan mengingatkan kita
我们用一首诗歌来做结束，kita angkat puji-pujian untuk mengakhiri persekutuan kita ini. 我们来唱一首诗歌，是否将一切献上？kita angkat puji-pujian, apakah semua sudah kita serahkan di atas mezbah Tuhan？ 有的时候我们心里面失去平安，因为我们没有把我们的一切，我们的身体、心灵交给主，献上为主而活，求圣灵来管理。Seringkali kita ingin sekali, kita ingin mendapat damai sejahtera, tapi tidak jarang kita tidak mendapatkan damai sejahtera karena kita tidak mempersembahkan tubuh dan jiwa kita di atas mezbah Tuhan agar Roh Kudus yang menguasai kita. 是否将一切献上？ Apakah sudah kita mempersembahkan semuanya ini di atas mezbah Tuhan?